Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada seluruh penonton budiman yang sedang menonton forum yang akan kami sampaikan. Saya Zulaika binti Kahar selaku moderator Anda. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cerdik lagi bijaksana, izinkan saya memberikan sedikit pengenalan mengenai tajuk yang akan dibincangkan secara terperinci dalam forum kita pada hari ini, yaitu jenayah cyber. Dalam era globalisasi, kemajuan sains dan teknologi telah mendatangkan kemudahan dan kesenangan dalam melakukan urusan seharian maupun urusan kerja. Namun begitu, keburukan dan bahaya juga tidak dapat dielakkan. Ini berlaku apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan kemajuan sains dan teknologi demi memenuhi kepentingan diri dan keuntungan diri sendiri. Kemudahan cyber merupakan antara kemajuan sains dan teknologi yang terdedah kepada penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka, kehadiran internet mewujudkan terma baru yaitu jenayah cyber yang memerlukan para ilmuwan Islam membesarkan lagi skop syariah melampaui konteks tradisional berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Permasalahan seperti privacy, amanah, curi, dan kontrak dalam konteks cyber tidak berlaku secara fizikal. Maka, pendakwaan sukar kerana kadangkala tidak melibatkan bukti secara fizikal. Jenayah cyber tidak seperti jenayah-jenayah lain yang mempunyai bukti-bukti fizikal bagi memudahkan analisis mencari penjenayah. Jenayah cyber telah menjadi penyumbang tertinggi dalam kes jenayah-jenayah di negara maju seperti di Eropah, Amerika, dan Jepun. Biasanya, jenayah cyber melibatkan jenayah komersial seperti rompakan atau pemindahan wang yang banyak kepada akaun penjenayah. Syariah Islam telah menggariskan panduan yang lengkap dalam setiap aspek kehidupan manusia, sehingga kan dalam aspek jenayah. Dalam Undang-Undang Jenayah Islam, yakni Fiqh Jenayah, telah menyediakan satu panduan umum untuk menangani perbuatan jenayah dalam umat Islam. Undang-Undang Jenayah Komputer yang dicadangkan amnya hendaklah bertindak sebagai pencegahan berbanding ubat dalam masyarakat. Baiklah, lebih molek jika saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita. Bersama saya pada kali ini, ahli panel kita yang pertama, Saudari Danisha Azra binti Muhammad. Apa kabar, saudari? Alhamdulillah, kabar baik, moderator. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, lagi bergaya, Saudari Afrina binti Abdullah. Apa kabar, saudari? Alhamdulillah, kabar baik, moderator. Dan ahli panel kita yang terakhir, nampak pemalu tapi fasih berkata-kata, Nur Syahira binti Iswandi. Bagaimana pula dengan saudari? Apakah saudari baik-baik saja? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja, saudari moderator. Terima kasih kerana mengundang saya pada hari ini. Selesai sudah sesi perkenalan kita dengan ahli-ahli panel. Tanpa membuang masa, marilah kita meneruskan sesi forum ini bersama ahli panel pertama yaitu Saudari Danisha. Baiklah saudari, bolehkah saya dan para penonton maupun pendengar ingin tahu apa pengertian jenayah cyber dan contoh-contoh jenayah cyber dalam kalangan masyarakat hari ini dengan lebih jelas lagi? Terima kasih kepada moderator. Baiklah, jenayah cyber merupakan suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah perlakuan jenayah dilakukan sama ada melibatkan seseorang individu atau sekumpulan orang serta mampu menjangkaui batasan dari sebuah negara ke negara lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasan. Jenayah cyber menyebabkan berlakunya kepada kehilangan atau kerosakan kepada peralatan, data dan maklumat yang melibatkan sesebuah perisian maupun pemprosesan komputer sama ada serangan virus, pencerobohan serta kecurian maklumat terhadap sesebuah komputer
atau peranti elektronik yang dijadikan sasaran. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk jenayah moden yang wujud pada zaman ini, di mana ia tidak lagi seperti jenayah pada zaman dahulu yang hanya terhad kepada persekitaran fizikal saja. Namun, kini ia telah menjangkau kepada perlakuan jenayah melalui alam cyber dengan menggunakan teknologi komputer. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah memberi larangan dalam mencuri. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu." Larangan jenayah cyber adalah lebih luas berbanding jenayah konvensional kerana ruang lingkup yang mampu dicapai dengan sebuah jenayah cyber adalah sangat luas di samping dengan proses pendakwaan yang agak sukar. Jenayah cyber yang wujud pada hari ini tidak lagi terbatas hanya dengan menggunakan komputer sebagai alat dalam melakukan jenayah. Sebaliknya, jenayah cyber pada hari ini juga boleh ditakrifkan dengan jenayah yang berlaku di internet maupun alam cyber yang melibatkan penipuan dan hala tipu daya. Jenayah cyber memberi ancaman yang sangat besar kepada pengguna dan turut dilihat sebagai satu bentuk cabaran dan jenayah alaf baru yang tidak seperti mana jenayah pembunuhan yang boleh dikemukakan senjata sebagai bukti. Sebaliknya, jenayah cyber hanya menggunakan komputer maupun peranti elektronik dan melibatkan banyak pihak dalam pendakwaan di samping pakar-pakar yang terlibat dalam pendakwaan. Terdapat pelbagai jenis jenayah cyber termasuklah hacking, pemindahan wang secara haram, phishing, penipuan cyber dan banyak lagi. Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan jelas saya kira. Hadirin sekalian, berdasarkan pendefinisian sebentar tadi, dapat saya katakan, jenayah cyber ini merupakan satu jenayah yang menggunakan peranti elektronik dan sukar untuk dikesan. Baiklah, setiap permasalahan pasti ada puncanya. Jadi, persoalan saya kepada ahli panel kita yang kedua, apakah faktor berlakunya jenayah cyber pada masa kini? Silakan saudari. Antara berlakunya faktor jenayah cyber ialah kemunculan internet sebagai alat komunikasi terkini yang menjanjikan satu wadah penyebaran maklumat yang berterusan. Oleh kerana tiada siapa yang dapat mengawal perjalanan maklumat di dunia cyber, berjuta-juta laman web telah dihidupkan. Bermacam-macam maklumat tidak kira sama ada benar atau salah, idea, ideologi, propaganda, dan pornografi yang tersebar melalui internet. Pada masa yang sama, kebebasan maklumat yang dijanjikan oleh dunia cyber ini menimbulkan rasa gerun bagi pihak pentadbir sesetengah negara yang selama ini mahu mengongkong kebebasan bersuara, berfikir, dan pendapat penduduk mereka. Seterusnya, terdapat punca lain berlakunya jenayah cyber termasuklah kesukaran dalam mengenal pasti sifat ketamakan manusia, peningkatan pengguna internet, dan lain-lain lagi. Islam tidak ada halangan atau larangan ke atas penganutnya untuk mengejar kemajuan. Malah, agama Islam amat menggalakkan orang-orang Islam untuk berusaha mengejar kemajuan. Seperti mana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang bermaksud, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan." Baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Penjelasan yang sangat menarik daripada ahli panel kita yang kedua, yaitu Saudari Afrina, berkenaan faktor-faktor berlakunya jenayah cyber pada masa kini. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga,
Saudari Syahira. Baiklah saudari, untuk soalan yang seterusnya, bolehkah saudari jelaskan apa kesan jenayah cyber yang semakin berleluasa di negara kita pada hari ini? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator. Terdapat beberapa kesan terhadap jenayah cyber ini. Kebanyakan golongan remaja mempunyai laman cyber untuk menjalinkan hubungan sosial dengan melayari laman web seperti Facebook, Twitter dan Friendster dan lain-lain. Sememangnya, tidak dapat dinafikan bahawa laman web sosial sebegini mempunyai banyak kebaikan dan keburukan. Sesetengah remaja juga tidak tahu kesan apabila mereka melayari laman web tanpa batasan. Antara kesannya ialah: yang pertama, aktiviti perjudian. Pihak berkuasa tempatan seperti anggota polis dan agensi yang terlibat berusaha keras untuk memerangi penyalahgunaan pusat internet sebagai pusat judi. Permainan video yang berorientasikan judi mendapat perhatian di kalangan orang dewasa dan remaja pada masa kini. Kegiatan perjudian mencabar nilai hidup Islam yang jelas mengharamkan judi. Firman Allah dalam Al-Quran bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya arak, judi, menenun nasib dan menyembah berhala adalah kotor daripada amalan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhi, mudahan kamu berjaya." Surah Al-Maidah 90. Yang kedua ialah pelayaran laman cyber berunsur negatif. Kewujudan laman web lucah yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk anak-anak sekolah, remaja dan golongan dewasa memberi kesan negatif terhadap perubahan nilai dan gaya hidup mereka. Larangan agama terhadap perlakuan yang boleh menghampiri zina tidak mampu menyekat remaja dan golongan dewasa daripada menghindari perbuatan tercela. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, "Jangan kamu hampiri perbuatan zina kerana ia adalah amalan yang sangat keji." Surah Al-Isra ayat 70. Berdasarkan kajian Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Universiti Malaya dan sebuah syarikat swasta pada tahun lalu mendapati 13% remaja berusia 15 hingga 21 tahun pernah mengadakan hubungan seks sebelum berkahwin. Kajian itu mendapati 76% daripada respondennya remaja lelaki, manakala 61% membabitkan remaja perempuan. 24 kajian yang dijalankan mendapati terdapat hubungan yang signifikan di antara penggunaan internet dengan jenayah yang berlaku dewasa ini. Baiklah, itu saja dari saya. Kita teruskan dengan moderator kita, iaitu Saudari Zulaika. Alhamdulillah, sungguh jelas apa yang diterangkan oleh ahli panel kita yang ketiga sebentar tadi. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Eloklah jika ahli panel kita yang kedua menjelaskan cara mengatasi jenayah cyber melalui kaidah Islam. Silakan, Saudari Afrina. Baiklah, dengan mengambil langkah berjaga-jaga, sedikit sebanyak dapat mengurangkan risiko untuk dijadikan sebagai mangsa. Biasanya, jenayah cyber ini berlaku disebabkan kecuaian dan sikap ambil mudah pengguna-pengguna yang tidak mengindahkan amaran-amaran tentang jenayah cyber. Oleh itu, kita haruslah mengambil peka tentang isu-isu terkini, lebih-lebih lagi tentang jenayah cyber, kerana teknologi internet ini digunakan oleh hampir ke semua pelosok umat manusia di muka bumi ini. Antara cara untuk mengatasi jenayah cyber ini adalah dengan mendidik anak muda dari kecil tentang larangan agama. Hal ini adalah kerana anak-anak yang masih kecil lebih mudah untuk dibentuk dan diajar tentang isu-isu agama. Dengan adanya didikan agama dari awal, penyalahgunaan internet dapat dielakkan. Apabila sesuatu ilmu itu diajar, golongan anak muda ini akan lebih berhati-hati ketika menggunakan teknologi serba canggih dan tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hasil dorongan ibu bapa serta sesiapa yang lebih berpengetahuan ini dapat menjadikan anak muda ini sebagai pengguna yang berhemah. Dengan pertambahan pengguna yang mengikut peraturan, kegiatan jenayah cyber yang semakin hangat diperkatakan sekarang ini
dapat dibendung dan terus mendapat nama. Dorongan dan didikan ibu bapa secara betul dan mengikut kehendak akan lebih menjadikan sesuatu pengajaran itu lebih produktif dan efisien, apatah lagi jika digabungkan dengan ilmu-ilmu Islam yang lain. Selain itu, cara lain untuk mengatasi jenayah cyber adalah dengan meningkatkan security gadget-gadget yang dimiliki. Kita sebagai pengguna perlulah meningkatkan security dengan memasang antivirus dan meningkatkan keproduktifan firewall. Dengan cara ini, pencerobohan dalam sistem cyber ini dapat dikurangkan. Dalam hal ini, terbuktilah bahwa Islam sememangnya menitik beratkan keselamatan. Perkataan Islam itu sendiri diambil daripada perkataan Arab, yaitu perkataan salam yang membawa maksud sejahtera. Dalam konteks ini, pentinglah keselamatan dalam Islam dari semua aspek yang berkaitan. Dalam kaidah ini, pencerobohan cyber dari pihak yang melakukannya akan sedikit sebanyak membantu pencegahan jenayah ini dari berterusan. Akhir sekali, cara mengatasi jenayah cyber adalah dengan peranan ahli agama dalam menyekat kegiatan ini. Dalam kaidah ini, ahli agama berperanan untuk meningkatkan masyarakat tentang bahaya kegiatan ini. Mereka boleh melakukan ceramah-ceramah agama yang berkaitan dengan jenayah cyber ini di masjid-masjid. Mereka juga boleh berbincang dengan pejabat kerajaan untuk mengemukakan isu tentang jenayah cyber ini untuk membuat undang-undang yang lebih berkesan tentang kesalahan ini. Dengan adanya undang-undang yang berkaitan, pelaku jenayah cyber akan lebih risau tentang keselamatan identiti mereka jika tertangkap. Justru itu, mereka melakukan jenayah ini akan mengurangkan sedikit demi sedikit kegiatan mereka karena risau akan dikenakan tindakan undang-undang yang boleh menyebabkan mereka dihukum. Terima kasih saudari. Dapat kita simpulkan bahwa cara mengatasi jenayah melalui kaidah Islam memberi impak yang positif dalam mengurangkan kes jenayah cyber di negara ini. Baiklah, setiap negara mempunyai undang-undang tersendiri. Walau bagaimanapun, untuk soalan terakhir yang akan saya ajukan kepada ahli panel kita yang ketiga, yaitu saudari Syahira, apakah undang-undang cyber mengikut perspektif Islam? Silakan saudari. Baiklah saudari moderator, pada pandangan Islam, semua hukum hakam telah dinyatakan di dalam sumber-sumbernya sendiri seperti Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Oleh itu, 4 sumber utama ini menjadi dalil kepada setiap masalah yang berlaku walaupun melibatkan isu-isu baru seperti jenayah cyber. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh tentang pribadi dan tingkah laku manusia. Jenayah cyber berlaku apabila manusia lupa hukum Tuhan, mengikut nafsu dan terpengaruh dengan ajakan syaitan. Maka jika kita berbalik dan memahami dan mendalami ayat-ayat Al-Quran, segala tingkah laku manusia yang buruk akhlaknya telah berubah menjadi baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu ayat-ayat keterangan yang menjelaskan hukum-hukum suruh dan tegah dan contoh tauladan mengenai kisah-kisah dan berita orang orang-orang yang lalu sebelum kami serta nasihat dan pengajaran bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Surah An-Nur ayat 34. Sebagai umat Islam, dalil ini cukup memberi sinar kepada cabaran baru dalam melindungi negara daripada jenayah yang sukar dikesan. Kepercayaan atau keimanan dan takut kepada Tuhan, yakni bertakwa yang merupakan karakter umat Islam, tidak dapat menggantikan aktiviti di ruang cyber yang cenderung untuk mereka mematuhi kepada ajaran Islam yang berbentuk amalan harian mereka sebagai orang Islam dalam era cyber. Itu saja penjelasan daripada saya. Kita teruskan kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Syahira atas penjelasannya. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kita yang arif lagi bijaksana kerana berjaya menjawab soalan-soalan yang diajukan dengan jelas dan mudah dipahami. Kesimpulannya, jenayah cyber merupakan suatu bentuk jenayah yang berlaku pada alat baru ini dan merupakan suatu bentuk cabaran baru dalam dunia Islam, secara khususnya dalam menangani jenayah dalam talian ini yang agak sukar dan rumit. Dalam pensabitan jenayah, di samping memerlukan khidmat pakar dalam bidang teknologi dan maklumat,
dalam bekerjasama mengesan penjenayah-penjenayah cyber. Islam meraihkan segala bentuk kemajuan yang datang dalam kehidupan manusia serta kebebasan dalam kehidupan manusia. Namun, ia mementingkan elemen tanggung jawab dalam setiap perbuatan yang dilakukan di samping tidak bercanggah dengan syara. Ketika di mana slogan dunia tanpa sempadan yang digunakan bagi dunia cyber dan internet, maka ia tidak bermakna kebebasan mutlak diberikan tanpa sebarang garis panduan serta etika yang perlu dipatuhi oleh pengguna cyber. Baiklah, sekian saja forum kami pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Dengan ini saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.